pencernaan, batuk, dan asma pada anak, serta penyakit endokrin dan metabolik. Beliau aktif di berbagai organisasi profesional, antara lain Komite Rehabilitasi Respirasi dan Komite Asma Berat Guangdong Thoracic Society, serta menjabat di Standing Committee Respiratory Branch Fosun TCM Association. Dengan kombinasi pengalaman klinis mendalam dan pendekatan integratif, Dr. Lee akan membagikan wawasan kepada kita yang sangat berharga terkait dengan integrative care for bronchitis and pneumonia. Kita sambut Dr. Lee dengan penerjemah Jingfen. Silahkan. Siap, terima kasih Bu. sebelumnya Ya. Bapak atas waktunya. Sebelum itu mungkin saya mau menyapa dulu rekan-rekan sekalian. Selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah bergabung dengan seminar oleh hari ini. Pada kesempatan hari ini juga pada eh, bagian yang kedua, saya Jingfan akan bertugas sebagai penerjemah pada hari ini selama sesi berlangsung. Hari ini kita sangat beruntung karena kedatangan narasumber yang luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator, beliau adalah Dr. Lee Pei-yong, pakar penyakit pernafasan yang akan membagikan materi penting mengenai strategi diagnostik dan terapi bronkitis dan pneumonia, pendekatan medis barat dan TCM atau Chinese Medicine. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu pembicara kita hari ini, Li Lao Shi,您好。你好，嗨嗨嗨，大家好。那就是我是金奋，今天为您担任翻译，很高兴能跟你合作。然后这份 好的，好 PPT 的，我这里并翻译过，老师，所以就我这边来分享，可以吗，老师？好的，好的，好的，好的，哈哈，谢谢老师。啊，稍等一下。好的，现在可以看见了吗，老师？哎，可以，可以，可以，Untuk很 Bapak 清 Ibu 楚，对。apa? Untuk Bapak Ibu izin apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Siap, baik saya lanjutkan. Terima kasih. 好的，老师可以继续。哦，好的，非常感谢啊，非常感谢那个翻译哈，那个今天下午呢，很高兴跟各位就印尼的同行啊一起来交流学习啊。我是那个佛山复兴长城医院李培勇医生啊，然后我今天教你的题目是支气管炎跟肺炎的一个中西诊疗方案。其实我刚才在前面我也听了一下，虽然那个印尼语听得不懂哈，但是还是有一些有一些有点像是英文类的，我自己也有部分是看得懂的，所以那个前面教授的讲了这种可能大部分是讲这种西医的这种诊疗方案。的那个都讲了蛮多的，所以我这边的话，可能就注重偏重中医方面的啊。Baik, 嗨嗨我翻译先翻啊，译。你翻译啊，嗨嗨嗨嗨，麻好的，烦你麻烦你，没关系老师。Siang ini saya sangat senang bisa berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian yang ada di Indonesia. Tadi saya mau perkenalkan diri, nama saya Dr. Lee Pei-yong dari Rumah Sakit Fosun, yang pada topik hari ini saya mau membicarakan tentang rencana diagnosis pengobatan untuk bronkitis dan pneumonia. Tadi saya juga sedikit mendengarkan bahwa tadi pembicara pertama kita menggunakan bahasa Indonesia, walaupun saya tidak terlalu mengerti, tapi ada beberapa bagian yang ada bahasa Inggrisnya, jadi saya lumayan paham. Sebelumnya Profesor menjelaskan sebagian besar rencana sangat baik dengan dari sisi kedokteran barat, tetapi dari pihak saya mungkin akan lebih menitik beratkan pada sisi pengobatan Tiongkok atau traditional Chinese medicine. 好的，老师可以继续。好的，嗨，行，那接下来我就首先就还是重点在一个中西医的一个诊疗的一个策略哈，从下面8个方面进行一个交流。下一张，这个哎，下一张，这个吗？哎再下一张，哦，这个吗，老师？还对。好的。首先，就是从中西医的一个定义哈。那前面的教授其实已经讲的非常清楚了。那支气管炎跟肺炎其实就是各种这种
感染因素跟这种其他一些非感染因素引起这种支气管周边这种炎症，还有肺泡的一个炎症啊。那我们其实区分这种气管跟肺炎的话，可能还是主要靠影像的一个诊断啊。那支气管炎我们主要分为这种急性的跟慢性的啊。那急性多为这种感染引起，慢性的像慢性支气管炎的话，有一大部分是跟吸烟有关系的，这种粉尘跟吸烟的一个刺激啊。那肺炎的话，我们根据感染的场所就包括了一个社区化的性肺炎跟业余化的性肺炎。那不同的一个病人群，他的这种病原学是不同的，而且他的所发出来这种症状也是严重程度也是不一样的啊。那从中医的方面的话，我们主要是从咳嗽跟风肺热啊，那来这种涵盖这种支气管炎跟肺炎。那可能大多肺炎可能还是偏向于这种风肺热的一个诊断。那病因方面的话，就是有一个外感的，就外面我们说其实对应的西医就是感染了，是吧？那还有这种内伤的一个基础，就是内伤有些积热或者内伤的这些不足啊。那我们的中医的一本很经典的一个著作叫做《伤寒论》。那《伤寒论》的话，它那个其实有一篇就说咳嗽上气篇，这种已经对这种咳嗽的疾病已经有一个很比较详细的一个记载啊。那支气管炎的话，我们最常见的是这种在冬春季节，而且最常见是老人这跟小孩啊，还有一些呃，就是有基础疾病的啊，也吸烟的病人啊，这种是比较常见的。那肺炎的话是一个全球的一个问题，那一般也是冬春季节，在中国也是冬春季节是比较多见的。那最常见是细菌。那也如果是在这种流行流行的一个季节，那我们有部分是病毒引起的啊。好的. Jadi penjelasannya pertama dari definisi dan klasifikasi penyakit dari pandangan medis barat terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi beberapa faktor itu ada infeksi maupun faktor non infeksi dapat menyebabkan apanya peradangan atau pada jaringan yang sekitar bronkiolus serta peradangan pada alveolus paru. Untuk membedakan antara bronkitis dan pneumonia sendiri, kita umumnya masih mengandalkan yang adanya diagnosis pencitraan medis ya. Habis itu bronkitis sendiri terutama dibagi menjadi akut dan ada yang kronis. Kasus akut sebagian besar disebabkan oleh adanya infeksi. Setelah itu pada kasus kronis sendiri atau bronkitis kronis sebagian besar memiliki kaitan dengan kebiasaan merokok ataupun faktor lingkungan tertentu juga. Setelah itu pneumonia dan bronkitis sendiri memiliki kurva patogen yang berbeda pada kelompok pasien yang berbeda juga. Habis itu tingkat keparahan gejalanya juga itu bervariasi. Dari setelah itu kita masuk kepada menurut pandangan pengobatan tradisional Tiongkok itu sendiri di TCM sendiri kita ngelihat bahwa ada gejala batuk dan pola panas di paru. Pneumonia umumnya lebih condong pada gejala panas di paru. Nah, mengenai penyebab terdapat faktor ada serangan dari luar atau kita biasanya patogen eksternal ya. Dan faktor patogen eksternal dan akumulasi panas internal akibat cedera organ dalam. Setelah itu bisa kita lihat dari kitab-kitab kuno atau karya klasik TCM kuno, ada Sang Han Lun, Wen Ping Piao Bian, itu dia jelasin tentang bab batuk dan sesak nafas yang telah memberikan catatan yang sudah cukup rinci ya Bapak Ibu mengenali penyakit seputar batuk atau yang kita posisi sekarang ini adalah pneumonia sama bronkitis ya. Setelah itu untuk epideminya sendiri itu biasanya kasus yang paling sering ditemukan di daerah pedesaan yang cukup dingin ya, terutama pada lansia, anak-anak, serta pasien dengan penyakit bawaan atau kebiasaan merokok. Lah, kasus seperti ini memang cukup umum. Biasanya juga kalau pneumonia sendiri adalah penyakit yang infeksinya umum terjadi secara global. Lah, dengan peningkatan kasus pada musim dingin. Lah, setelah itu pneumonia sendiri itu biasanya lebih disebabkan oleh bakteri atau virus. Atau langsung? 好，下一张。可以看见了吗，老师？
有点卡，下，对，好。那我们刚才说过的，就是这种感染跟非感染啊，也会引起这种，这是最主要的，从西医的角度是最主要的一个原因。那感染的话，有病毒，有细菌，是吧？那病毒的话，如果是常见是这种流感跟腺病毒，那腺病毒它还是比较常见于小孩啊，那它可以引起这种呼吸道的一种黏膜的炎症。那细菌的话如果是慢性支气管急性加重，是一个常见细菌，那肺炎链球菌是一个肺炎的最常见的致病菌，呃，还有一个就是如果中国的话，可能是这种非典型病原菌啊，就非典型病原菌、肺炎链球菌是肺炎的一个常见致病菌。小孩的话，可能要考虑的话，就是支原体跟衣原体这种非典型病原菌的一个感染，它在这种肺炎跟支气管炎里面占相当一部分比例啊。那理化方面的话，包括了这种空气的污染，是吧？这个 PM2.5，高，还有一种过敏的一个因素啊。那过敏的话，就包括了这种粉尘啊、发粉这种过敏，它这种会引起这种气道的一个高反应啊。OK。Jadi pertama kita lihat dari etiologi dari pandangan pengobatan barat. Lah, secara eh, bron infeksi sendiri dapat menyebabkan kondisi eh, penyebab bronkitis akut seperti adanya virus influenza dan adenovirus ya Bapak Ibu. Setelah itu dari sudut pandang kedokteran modern, infeksi adalah penyebab yang paling utama. Untuk infeksi ada yang disebabkan oleh tadi yang saya sebutkan virus dan ada yang disebabkan oleh bakteri. Pada virus yang paling umum tadi ada di influenza sama adenovirus. Adenovirus sendiri lebih sering ditemukan pada anak-anak dan dapat menyebabkan peradangan pada selaput saluran pernafasan. Lah untuk bakteri sini pada kasus bronkitis sendiri itu yang kronis maupun akut itu uh, ada bakteri, salah satu bakteri yang sering dijumpai. Sedangkan pada kelompok pneumonia, patogen yang paling sering menjadi penyebab adalah Streptococcus pneumonia. Lah, selanjutnya pada kelompok pneumonia, salah satu bakteri pada anak-anak perlu juga, mohon maaf ya Bapak Ibu, pada anak-anak perlu juga mempertimbangkan infeksi patogen paru seperti adanya mikroplasma ataupun chlamydia yang juga menyumbang proporsi tertentu pada kasus bronkitis dan pneumonia. Lah, dari sisi faktor uh, non infeksi ya, habis itu termasuk di dalam adanya kayak polusi udara, misalnya pada kadar polusi yang sangat tinggi serta faktor alergi. Faktor alergi ini dapat mencakup seperti adanya debu, serbuk sari, alergen sejenis yang dapat memicu hiperaktivitas saluran pernafasan. 谢谢长。那中医方面的话，就是刚才前面说过的，就是从外感跟内伤。那什么就是外感？就是其实中医认为的话，就是从外面过来的一个病邪，如果感了一些风寒暑湿燥火，是吧？就跟这个天气有关系的，比如那个冬天感了寒，是吧？那夏天感了暑，然后一些这种外来的一个邪气引起这种呃咳嗽啊，并引起这种咳嗽。那我们如果外感的话，有风寒、风热，还有燥邪，这是最常见的一个外感。那风寒的话，它因为寒性嘛，寒性的话，它会这种我们说中医认为的话，这种抵御外邪这种胃阳会这种被寒气所遏，然后导致这种肺气的一个不宣，然后也会出现这种发热寒咳嗽，然后因为寒邪的话，它会引起这种痰是比较白皙的一个痰。那风热跟风邪有什么跟风寒有什么区别？它也是这种风热的一个病邪，伤了肺气，但是它引起这种痰是比较稠的，而且可能会出现这种喉咙痛的一个情况，就我们说的这种中医说是有热的一个情况。那燥邪的话，就是比如我们秋天的话，
像这种季节啊，像现在慢慢入秋了，入秋的话就是这种秋季的话就是燥邪当季嘛，那是我们早上起来可能会出现这种喉咙痒啊、喉咙干啊，或者鼻子痒、鼻子干啊这种情况。那这种燥邪如果是伤了肺气，肺气这种湿了润子，它又出现这种干咳少痰，就是喉咙干啊、鼻子干啊，或者舌红啊、胎燥这种情况。这个是一个外感。那内伤的话，我们有这种痰湿底的，还有一个就是这种肺脾两虚的。那痰湿的话也是这种脾虚，引起这种因为我们中医的脾胃是主运化的，它这种就我们喝了水进去之后呢，呃，如果是正常的话，人的话，它是脾胃的这种运化功能，把它消化之后转成我们身体所需要的一些水分。那如果是脾虚的话，它这种运化功能减退的话，它这种水里进去之后，它就生痰啊，就是它转化不了，那就积在里面生成痰。中医说所谓的痰湿，那痰的它可能会阻滞肺气的一个宣降，那个出现这种咳嗽啊，然后痰多啊、赤白这种情况。另外一个的话，由于这种肺脾的这种虚弱，所以它会出现这种气短乏力呀，然后吃饭少啊，然后大便稀这种情况。如果是肺炎的话，有一些肺炎它会用这种胃气营血的一个辩证，因为就特别一些重症的一个肺炎，它可能从这种单单咳嗽，它可能会出现这种呃昏迷是吧？高热昏迷这种情况啊。那上焦辩证的话，更适合这种痰湿还有这种痰饮的一个情况。如果是一些比如痰热应肺，那属于上焦的话，就是一个上焦的一个病变了。OK。好的，mekanisme penyakit dalam pengobatan Tiongkok. Jadi pertama kita ada 6 faktor patogen eksternalnya, setelah itu ada yang dari internal, habis itu ada pola pengembangan dan perpindahan penyakit. Lah, serang pertama sendiri kita yang mau kita masukkan adalah bagian 6 faktor patogen eksternal ya. Yang bagian kita namanya kan bagian luar. Nah, misalnya ada musim dingin, seseorang terkena dingin, atau di musim panas terkena panas. Musim panas, patogen dari luar ini dapat mengganggu tubuh kita dan memicu batuk. Sering kita mungkin kalau yang belajar TCM tahu kita ada faktor luar, ada yang kita misalnya buat batuk biasanya lebih sering terdengar ada fenghan atau artinya angin dingin, ada fengre ada artinya angin panas, dan cauxi atau kekeringan. Lah, untuk angin dingin sendiri karena sifatnya dingin ya Bapak Ibu. Dalam konsep TCM sendiri, dingin dapat menghambat pertahanan tubuh kita atau weyang kita, membuat sirkulasi paru kita ini menjadi terblokir. Gejala misalnya demam, menggigil, batuk, ada dahak yang encer atau berwarna putih. Lah kalau angin panas sama-sama dia pastinya mengganggu paru kita. Tetapi menghasilkan dahak yang lebih kental, disertai adanya sakit tenggorokan karena sifatnya panas. Lah untuk kekeringan sendiri umumnya terjadi kalau di Cina ada 4 musim. Nah, biasanya ada di musim gugur. Seperti seorang ketika perlahan memasuki musim gugur, pada musim ini kekeringan itu lebih dominan. Patogennya itu lebih dominan. Lah, contoh itu seperti misalnya saat bangun pagi, oh kok tenggorokannya rasa gatel ya, kok hidung rasa gatel, habis itu kok rasanya kering. Nah, itu yang dimaksud kekeringan, penyebabnya karena ada 6 faktor patogen eksternal. Lah, setelah itu kita masuk ke faktor dalam atau faktor internal atau kita sering ngomongnya neisang ya. Pertama, pola umumnya ada dasar dari tubuh itu dengan kelembapan atau adanya dahak di dalam ya, biasanya disebabkan oleh kelemahan dari limpa atau misalnya kita sering ngomong defisit limpa ya. Dalam TCM, limpa dan lambung berperan itu untuk transformasi dan transportasi cairan. Pada orang normal, air yang diminum akan diolah oleh fungsi limpa lambung menjadi cairan berguna bagi tubuh. Yang sering kita dengar kadang cinye ya. Jika limpa lemah ya, fungsinya itu pastinya akan menurun sehingga air tidak dapat diubah dengan baik dan malah akan akhirnya menghasilkan yang namanya
dahak atau kelembapan atau tadi danse ya. Dahak ini dapat menghambat naik turunnya paru kita, menimbulkan batuk, dahak berlebih dan rasa di dada itu penuh. Nah, yang kedua itu ada kelemahan paru dan limpa. Karena kelemahan ini pasien mudah lelah, nafas pendek, nafsu makannya pastinya berkurang, habis itu mohon maaf ya BAB-nya encer. Nah, pada kasus pneumonia sendiri, sebagian tipe pneumonia itu terutama yang berat dapat berkembang dari batuk menjadi kondisi serius seperti adanya demam tinggi dan lain-lain. Ini mudah masuk kepada pola perkembangan perpindahan penyakit. Kita tahu ada sindrom Weiqi-Yingxue ya Bapak Ibu. Jadi misalnya sudah dari mana kita pertama tingkatannya masih di W, habis itu masih masuk ke C sampai ke dalam. Jadi itu bisa berpengaruh juga. Seperti itu. Terima kasih. Ada langsung? 好，下一张。 Ada? 那另外一个就是这种诊断啊，那诊断刚才说的就是这个咳嗽、咳痰肯定是都是有的哈。那这种如果是急性期的话，就是肺部可以听到这种螺音。如果慢性的一个气管炎，它是这种连续2年，然后每年超过3个月哈，但是又排除其他一些疾病哈，肺炎的话就是影像支持了，但是也有排除其他一些疾病，它的一个严重程度一个分级，前面的一个教授都已经显得已经讲得很清楚了，那我就不再赘述了啊。那病原学的一个诊断是关键，那好多时候这种糖培养，像我们这边的话，它的糖培养的阳性率不是很高啊，包括这种比较大的这种三甲医院，就是我们这个比较好的一个医院，它那个培养的阳性也不高，还有一个就是所以好多时候都是靠这种经验性的一个治疗。那现在我们有一些像经验性治疗之后，它效果不好，我们还有一些这种NGS 的一个检测，那做这种肺泡灌洗 NGS 的一个检测，这是一个肺炎的一个支气管跟肺炎的一个诊断啊。 Untuk standar diagnosis dalam pengobatan barat, itu kan kita lihat pertama dari diagnosis bronkitis. Bronkitis sendiri kita tahu gejalanya utamanya berupa batuk dan produksi dahak, disertai atau tidak disertai sesak nafas. Lah, untuk bronkitis kronis sendiri kriterianya adalah berlangsung selama 2 tahun berturut-turut setiap tahun lebih dari 3 bulan dengan adanya kemungkinan penyakit lain. Lah, sedangkan pneumonia sendiri itu memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Misalnya kita lihat dari diagnosis yang lebih dalam lagi, namun juga harus menyingkirkan diagnosis banding dengan penyakit lainnya. Tingkat keparahan pneumonia sudah dijelaskan secara jelas ya Bapak Ibu oleh pembicara pertama tadi. Jadi mungkin saat ini Dr. Lee sendiri tidak perlu mengulang lagi. Tadi sudah dijelaskan sangat baik dan banyak gejala yang dialami pasien tetap menjadi kunci, tetapi namun di banyak kasus hasil kultur dahak di tempat kami tingkat positifnya tidak terlalu tinggi, bahkan di rumah sakit besar sendiri yang memang kualitasnya bagus, angka positifnya juga itu sedikit rendah. Oleh karena itu banyak pengobatan itu dilakukan berdasarkan terapi yang empiris. Jadi setelah terapi empiris hasilnya tidak memuaskan, sekarang sudah ada pemeriksaan NGS Next Generation Sequencing 对不对老师？这个 NGS Next Generation Sequencing 对不对老师？对对，就是这种二代测序嘛，我们说的一个二代测序。对，好的，老师，谢谢。嗯，itu 好 untuk 好， mendeteksi resistensi patogen baru. Baik. 好，下一张。那中医方面的话，就是从这种望闻问切啊，我们说的那望的话，我们如果是一些白色的糖，那都是寒的，是吗？那黄色的都是这种热的啊。那这种还有一个就是，如果是这种实质的一个变化，也可以反映这种病情的一个轻重跟性质啊。那比较薄白的苔是风寒，那如果是黄腻的话，就是痰热了。那如果是这种红色的一个石头，然后比较少苔啊，那就是阴虚啊。如果闻的话，就是这种咳声比较重、清脆，就是偏风寒的。那沉闷的话，就是这里面有痰湿了，是吧？那如果是这种
听到肺这种螺音，这是就是他们也很明显的，那这也是提示里面就是有痰了啊。那问诊的话，那我们可以通过问寒热来判断疾病的一个性质啊。那发热恶寒多为这种风寒了。那如果是只是发热，但是没有但是它那个恶寒不是很明显啊，那发热比较重，但是恶寒比较轻的，那都是风热啊。那汗出的话，如果是无汗，就是表实，自汗就是表虚，我们说是出汗多就是偏虚的啊。恶便也是，如果是大便秘结的话，就是偏热的；那大便稀的，那是偏寒或者偏虚，虚主要是这种脾虚啊。那切脉的话，一般我们搭的脉，偏紧的，就是寒邪为主的；那偏滑的、偏硕的，就是这种痰热的啊。那搭的脉就偏这种弱又细的，那就提示这种虚症。所以从中医的一个视诊，我们可以初步判断这种疾病的一个性质，属于这种寒热虚实啊这种性质，所以给予这种针对性的一个处理。Eh, Poin-poin penting dari 4 metode diagnosa atau 4 metode pemeriksaan pengobatan TCM. Pertama kita lihat dari observasi visual. Ya Bapak Ibu kita lihat pertama warna dahaknya itu apa. Biasanya warna dahak ini sangat bisa mencerminkan sifat patogen itu. Sebenarnya contohnya dahaknya putih, biasanya umumnya sifatnya dingin. Kalau dahaknya kuning, itu menunjukkan adanya panas. Lah kalau misalnya sedangkan dahak berwarna misalnya ada macam-macam ya berubah, itu mungkin ada akumulasi panas yang berlebihan di paru-paru. Jadi itu warnanya bisa berubah. Lah perubahan pada gambar lidah itu mencerminkan tingkat keparahan dari penyakit itu sendiri. Lah, habis itu ada lapisan lidahnya. Kalau misalnya lapisannya tipis, ada putih, menandakan adanya serangan angin dingin atau fenghan. Lapisan kuning dan berminyak berarti ada tandel, ada dahak panasnya. Sedangkan kalau misalnya lidahnya udah merah, ada sedikit lapisan, kita tahu kita sering ngomong yin shi atau yin defisit. Untuk selanjutnya kita pemeriksaan kan yang selanjutnya adalah pemeriksaan melalui suara dan bau. Suara kalau misalnya ada suara batuknya nyaring dan jernih, umumnya itu biasanya ada angin dingin. Sedangkan kalau misalnya suara batuknya dalam dan teredam menandakan adanya dahak lembab. Nah, untuk membedakannya biasanya kita habis itu ada kayak suaranya dari pertama suaranya, habis itu apa baunya dan lain-lain. Nah, habis itu kita amnesis, kita tanya-tanya dari pasien, menanyakan kondisi apakah ada demam, apakah ada rasa dingin, yang dapat kita bisa nilai apa sifat patogennya. Misalnya kalau demamnya disertai menggigil, biasanya itu serangan angin dingin. Sedangkan kalau demamnya tanpa menggigil, itu mengindikasikan kalau ada angin panas. Kalau kondisi keluarnya keringat itu juga mencerminkan itu tingkat parahnya penyakit bagaimana. Pertama ada kalau misalnya dia nggak berkeringat, berarti tubuhnya itu di eksternalnya masih termasuk kuat ya. Sedangkan keringat spontan menandakan kalau dia itu kekurangan Wei-nya itu kurang atau energi panas yang-nya juga kurang. Lah kondisi misalnya juga selanjutnya adalah kondisi buang air besar dan kecil. Lah itu membantu diagnosis juga. Misalnya pasien itu sendiri sembelit, nah, itu menandakan adanya akumulasi panas. Sedangkan kalau tinjauannya lembek itu menunjukkan adanya kelemahan limpa atau serangan lembab dingin. Selanjutnya kita pemeriksaan kita pegang nadi. Perubahan denyut nadi itu mencerminkan kondisi penyakitnya. Kalau misalnya dia mengambang tegang, biasanya itu adalah ada angin dingin. Kalau nadinya licin cepat, berarti itu ada dahak panas. Sedangkan nadi yang halus dan lemah menunjukkan kondisi defisit. Nah, kan dia halus, berarti dianya darahnya kecil, darahnya kurang. Habis kalau lemah berarti energinya kurang. Seperti itu. Langsung. 好，这一张。已经那中西医的一个诊断的话，那气管炎的话，主要是跟咳嗽变形哮喘相鉴别了。那这种的话，一般咳嗽性变形哮喘一般都是有气道反应性高的。那我们做了肺功能，可能激发试验是阳性的，是吧？或者说这种一氧化碳呼出气的一氧化碳检测是高的。那一般普通的一个气管炎它是不高的哈。
那肺炎的话又分清是细菌性跟病毒性。那细菌性一般都是高烧啊，然后比较多的一个铁锈糖啊，或者这种白细胞跟粒比都高的。那病毒性的话，可能这种全身中毒症状比较明显的这种全身酸痛啊、喉咙痛啊、乏力啊这种症状比较明显。那它表现出来，可能就是白细胞低的或者淋巴比例高的啊。那有些病毒性肺炎它发展是比较快的啊，这个是相对的，像我们这新冠哈、或者之前的一个呃就是这种新冠这种病毒引起的，它可能有些它可能会发展也是比较快的哈、所以呃对。Ah, kita masuk ke diagnosis bandingnya bahwa di TCM sendiri dan kedokteran barat itu bronkitis perlu dibedakan dengan batuk varian asma ya Bapak Ibu. Pada batuk varian asma sendiri umumnya terdapat hiperaktivitas saluran nafas. Jika dilakukan pemeriksaan fungsi paru juga itu ada beberapa uji provokasi biasanya positif. Dan pada bronkistis biasa nilai tersebut umumnya tidak tinggi. Nah, untuk pneumonia sendiri perlu dibedakan antara apakah itu bakterialis dan oleh virus ya. Kalau bakterialis sendiri biasanya disertakan adanya demam tinggi, adanya dahak berwarna seperti karat, serta peningkatan jumlah leukosit dan rasio neutrofil. Nah, kalau pneumonianya karena virus itu sering menunjukkan gejala seperti gejala sistemik yang sangat jelas seperti adanya nyeri otot, sakit tenggorokan, ada rasa lemas. Habis itu dalam pemeriksaan darah biasanya menunjukkan leukositnya rendah dan proporsi limfositnya meningkat. Beberapa jenis pneumonia virus itu juga dapat berkembang dengan cepat. Contoh yang kemarin pernah kita alami adalah COVID-19. Habis itu ada virus SARS-CoV-2. Penyakit ini dapat berkembang dengan cukup cepat. 好。中医的一个辨证论治啊，那我们急性期的话，一般是考虑是这种就外邪为主的。那我们可能就是风寒就是这种解表上寒了，那风热的话就是这种清热解表啊，痰热的话又清肺化痰啊。那这种的话，一般的话这种急性期以祛痰为主的，那慢性期的话，这种扶正气血啊，那有些病人的话就表现为这种肺脾两虚的话，我们要健脾益肺，然后甚至有些已经合并这种肾的一个亏虚，要这种补肾纳气啊。那这种病人的话，前面也说过了，就是可能这种偏虚的这种体质，就包括这种咳嗽没痰啊、气短啊、食少纳呆呀、就食少便溏啊这种情况，它实质是比较偏淡的，它是白的，脉是细弱的啊。那我们针对的一个方剂是不同的，用这种补肺汤一个加减啊。Nah, untuk model inti diferensiasi sindromnya dalam TCM sendiri, itu ada diferensiasi sindrom pada fase akut dan diferensiasi sindrom pada fase kronis lah. Kalau pada fase yang akut, biasanya kita itu didominasi oleh serangan patogen luar. Jika ada angin dingin atau fenghan, maka terapinya adalah melepaskan permukaan dan mengusir dingin ya. Jika angin panas yang datang, maka terapinya adalah kita membersihkan panas dan melepaskan permukaan. Jika dahak panas di paru itu, maka terapinya adalah membersihkan paru dan menghilangkan dahaknya, mohon maaf. Dalam kondisi ini umumnya gejalanya didominasi oleh batuk berdahak yang kental. Nah, pada fase kronis sendiri sering ditemui kekurangan darah, energi ya Bapak Ibu, darah atau kelemahan paru limpa. Lah, keduanya kita biasanya ngomong Fei Bi Liang Xu atau dua-duanya itu defisit. Jika pasien menunjukkan kelemahan paru dan limpa, maka terapinya itu adalah menguatkan limpa dan menyehatkan paru. Jika sudah disertai kelemahan ginjal dan paru, maka kita harus memperkuat ginjalnya untuk membantu penarikan nafas. Setelah pasien dengan mohon maaf,
memang bawaan yang lemah biasanya memiliki gejala seperti adanya batuk tanpa atau sedikit dahak, sesak nafas, nafsu makannya biasanya berkurang. Habis itu dahaknya biasanya pucat, putih, nadinya biasanya lemah dan makanya oleh karena itu kita ada beberapa pendekatan pengobatan yang ada di sini tulisannya Fu Fei Tang. Jadi itu adalah sering digunakan untuk uh, detox penguatan paru-paru. 好。有点卡，对不对，老师？对，有一点点。那从风型来说的话，就是刚才说的一个风寒啊，那风寒一般都会表现这种喉咙痒啊、痰白呀、然后实质也是偏白，就是它也是偏薄白的，脉是浮紧的。这个时候我们用这种中医的一个三奥汤和一个止嗽散。那三奥汤里面这种有麻黄啊、杏仁啊，就是宣肺平喘。还有一种荆芥防风这种解表的，就是祛风解表的这种上行的一些药物啊。那如果是这种痰热型的话，一般表现这种黄痰，然后有点气紧、胸闷，然后口干，有时候会表现为大便干，实质是红的，它是黄腻的，脉是一个滑数。那我们一般选用青筋化痰汤，那里面有一些黄芩啊、瓜蒌啊、鱼腥草这种有点清肺热化痰的一些中药啊。那我们还有一个做成这种鱼腥草的一个针剂啊，针剂。那现在的话，以前鱼腥草这种中剂也是用的比较多的，因为现在的话，可能这种现在的中药的一个制剂啊，它那个纯度现在还不是很够，所以它有一些过敏的一个情况，所以现在用的也偏少一点，主要还是用这种呃中药的汤剂，这种中药的汤剂为主的啊。那肺阴亏虚的话，就是后期的一个肺阴亏虚的话，表现这种实质干咳没什么痰啊，口干啊。然后这种死红少苔脉细数，那我们用这种沙参麦冬，养肺啊，养肺润肺这种药物啊，那有好多的话就不是说单单就是可能又虚实夹杂，就是它本身有肺虚，然后又有痰湿的，那我们用一些补气的方法，然后化痰湿的方法，给它一个治疗啊，这是一个中医的一个风行的一个治疗。Nah, untuk selanjutnya adalah kualifikasi untuk pola dan ramuan obatnya. Pertama kita lihat dari diferensiasi sindromnya. Pertama kalau ada serangan angin dingin ke paru-paru. Kalau pola ini biasanya kita ada pakai dikombinasi oleh San Altang dengan Cesosan digunakan sebagai mohon maaf, sebagai resep di mana ada mahwang berfungsi untuk melegakan paru-paru, habis itu untuk meredakan sesak nafas, habis itu singren untuk meredakan mengusir mohon maaf Bapak Ibu, untuk meredakan batuk dan ada xinjie serta fangfeng untuk melepaskan permukaan dan mengusir dingin lah. Formula ini sendiri itu sangat cocok untuk membuka sumbatan, habis itu juga untuk gejala batuk seperti yang tadi kita jelaskan bagaimana pola sindrom angin dingin ke paru-paru ya Bapak Ibu. Untuk pola selanjutnya adalah pola pada ada akumulasi dahak panas yang menyebab paru-paru. Nah, gejala ini biasanya diliputi ada tadi kita jelaskan ada dahak kuning yang kental, sedikit sesak nafas, ada terasa penuh, mulut kering, kadang disertai adanya sembelit ataupun ada lidah merah dengan lapisan kuning yang lengket juga atau nadinya itu licin dan cepat. Lah pengobatannya itu dengan cincin huatantang yang berisi herbal seperti huangqin, gualo, yuxingzhao untuk membersihkan panas paru dan menghilangkan dahak. Nah, selain bentuk rebusannya, biasanya juga pernah banyak digunakan dalam bentuk
dihirup infus uap. Namun karena saat ini kemungkinannya itu apa ya, TCM itu apa, kadang itu kita kan menimbang-nimbang ya, itu terkadang dapat menimbulkan adanya reaksi alergi takutnya. Jadi harus dilihat lagi apakah pasien ini cocok atau tidak lah, sehingga penggunaannya untuk tadi itu yang infus uap sendiri itu mulai berkurang dan lebih banyak beralih pada rebusan tradisional saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke defisiensi yin paru. Nah, defisiensi yin paru ini kita lihat formulanya cocok dengan gejala yang biasa kita lihat, ada batuk kering, dahak sedikit, tenggorokan, mulut kering, demam ringan. Habis itu apakah apa pada sore hari, apa ada demam ringan di sore hari atau ada keringat di malam hari, lidah merah dengan sedikit lapisan, nadinya halus cepat, itu apakah ada. Setelah itu kita bisa kasih resep, ada Sansen Mai Tong Tang. Nah, ditambah Cuan Peimu digunakan untuk sebagai di resep itu berfungsi untuk menutrisi yin, melembabkan paru-paru dan membersihkan panas dan menghilangkan dahak. Selanjutnya adalah campuran defisiensi dan ekses. Nah, ini tadi kita di awal ada kita culik dikit, yaitu ramuan detok penguat paru yaitu Pulveitang. Nah, dikombinasi dengan Erjentang. Nah, digunakan sebagai di dalam resep itu untuk memperkuat Qi, sementara mengeringkan kelembapan dan menghilangkan dahak. Formula ini cocok untuk gejala batuk lemas, sesak nafas, dahak berlebih, suara serak, lidah pucat dengan lapisan putih, serta nadi halus dan lemah. 好，好，接着啊。那特氏治疗的话，除了内服这种中药，我们还有一些特氏的治疗，那就包括这种穴位的一个敷贴。那敷贴的话就，其实在中国这边中医还是比较常用的啊。就比如一些咳嗽的病人，我们喜欢用选一些有止咳效果这种穴位啊，比如贴这种膻中穴啊、会腧穴啊，或者天突啊，或者这种病床啊，这种可以一些缓解咳嗽的一些药物，但是当然要根据它的一个寒热虚实啊。那我们一些寒的就寒咳的话，我们会有一些温的药，热咳会有一些清的药，所以这个有些贴敷也是根据你的体质来啊，且着你寒热虚实来，那主要起到这种呃止咳啊、增强体质啊这种增强免疫力这种情况。那有一些热邪的话，那我们有一些这种吃络放血哈，吃络放血这种方法。那从中医角度我讲的话，就是通过这种放血的一个疗法，把那种病血从血排出去。我们说一个排出病血啊，那这种的话肯定是适合这种比较就偏热性的一些体质，偏湿偏热的。如果是虚的话，这种就不适合，虚要补，不能说排啊。那中成药有一些像莲花清瘟啊，还有这种糖热清，其实里面都是里面有一些黄芩啊，也是前面的黄芩瓜蒌啊，这些清肺热啊、化痰这些药物啊，那它可以起到这种清热化痰止咳的一个效果。OK。Nah, untuk terapi khusus, ini juga bisa ada tusuk jarum, nah titik akupuntur juga ada yang food ya, atau apa menempelkan obat pada titik-titik akupuntur. Nah, di Tiongkok sendiri metode ini masih cukup umum digunakan untuk para terapis TCM. Misalnya kalau ada pasien yang batuk, sering digunakan titik-titik akupuntur yang memiliki efek meredakan batuk. Contoh Tancong, Feisu, Tiantu. Lah, atau titik lain yang membantu mencegah batuk. Obat yang ditempel sendiri disesuaikan dan sifatnya biasanya panas atau dinginnya disesuaikan dengan sifat panas atau dinginnya kondisi pasien itu sendiri. Nah, untuk batuk dengan sensasi dingin digunakan obat yang bersifat hangat. Untuk batuk karena panas biasanya digunakan obat yang bersifat mendinginkan. Nah, penempelan ini dilakukan sesuai kondisi tubuh pasien itu sendiri. Dari prinsip tadi kita bicara dengan ada prinsip dingin panasnya dalam TCM itu sendiri, dan tujuannya sendiri adalah menghentikan batuk dan memperkuat tubuh dan meningkatkan imunitas pasien itu sendiri ya Bapak Ibu. Selain itu pada kondisi panas terlebih itu TCM juga menggunakan terapi pengeluaran darah untuk mengeluarkan
bukan darah sembarang darah ya, tapi darah yang memang kita ngomongin darah yang sakit dari dalam tubuh. Metode ini bertujuan untuk mengeluarkan patogen panas melalui darah. Nah, kalau ada juga aplikasi secara obat herbal untuk yang yang siap pakai, biasanya ada kasut yang Huajingwen ini berfungsi untuk membersihkan panas dan racun, habis melegakan paru-paru serta mengurangi panas internal juga. Obat ini sangat cocok digunakan untuk penyakit bronkitis pneumonia. Habis biasanya ada injeksi Tandrelching juga memiliki khasiat membersihkan panas, menghilangkan dahak, dapat digunakan untuk pneumonia tipe akumulasi dahak dan panas di paru-paru. Nah, untuk meredahkan gejala tersebut. 对。好，那西医方面的一个治疗的话，前面教授已经说的很清楚了，我这里就不再赘述了啊。那也就是包括这种对症处理跟抗生素的一个治疗。那抗生素的话，可能是根据你的呃是社区化的性的，就如果是肺炎的话啊，那就根据你是社区化的性还是医院化的性的，然后根据你的一个不同的一个病人形式，偏青年的没有基础疾病的，或者说偏老年的，有基础疾病的，那这种给这种不同的一个抗生素的一个治疗策略。Baik, untuk kita kan sekarang masuk pada penata laksanaan bronkitis lah kalau secara baratnya sendiri tadi juga sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dengan sangat jelas sehingga di sini kita tidak perlu diulang-ulang kembali pemilihan strategisnya juga kita mungkin sedikit aja ya penggunaan antibiotik akan disesuaikan dengan tipe pasiennya misalnya pasien muda tanpa penyakit penyerta atau pasien muda atau lansia dengan penyakit penyerta itu jelas dikelompokkan dan diberikan strategi dan pilihan antibiotik yang pastinya akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasien itu sendiri. 啊，这肺炎刚才也说过了，就是你根据你不同的一个病群，还有没有基础疾病，然后如果是这种青年的，没有基础疾病，那我们一般都是这种如果是从中国的一个角度，就是这种非典型病原菌跟这种肺炎链球菌或流感嗜血杆菌这种是最常见的啊。那如果是这种老年人的，那我们又兼顾这种革兰氏的一些阴性菌的一个治疗。如果是有合并基础疾病的，比如有支扩，有这种反复的这种住院，或者说有一些这种有用过激素，那我们又覆盖这种阴性菌，特别是这种铜绿假单胞菌的一个感染，所以抗生素的选择又不同的一个策略啊。那重症方面的一个管理的话，肯定就是要维持呼吸的一个稳定，维持循环的一个稳定啊。那如果是一些合并这种重症的话，可以短期用点这种激素啊，这种我们说的一个短期用点短效的一个激素啊，另一个就是一个支持治疗了，维持内环境的一个稳定。Untuk terapi pneumonia, tadi sudah kita bicarakan sedikit di depan, berdasarkan kelompok pasien dan penyakit penyerta memiliki pendekatan yang sangat berbeda Bapak Ibu. Pada pasien yang muda tanpa penyakit penyerta, dari sudut pandang medis Tiongkok sendiri, itu bakteri menyebabkan pneumonia yang paling umum adalah tadi kita bicarakan di awal ada Mycoplasma pneumonia dan Streptococcus serta ada beberapa bakteri lainnya. Pada pasien lansia, pengobatan perlu mempertimbangkan pula berbagai jenis bakteri lainnya. Pada pasien dengan penyakit kronis riwayat sering dirawat di rumah sakit itu atau penggunaan mohon maaf, kortikosteroid pengobatan harus mencakup perlindungan terhadap bakteri gram negatifnya, khususnya infeksi Klebsiella pneumonia. Jika ada salah, mohon maaf ya Bapak Ibu. Setelah itu ada terapi, kita juga ada terapi suportifnya, ada manajemen cairan dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dari pasien itu sendiri, serta memberikan dukungan nutrisi guna meningkatkan daya tahan tubuh pasien. 好，
那我们中医的话，可能是有一个这种优势互补的一个情况哈。那如果是出现这种抗素的一个耐药，那像我们可以联合一些一个就是联合亲热解毒这些药物啊，减少这种耐药的一个产生。另外一个的话就是可以用一些呃我们说补气，就是补肺、健脾、补肾这种我们说的这种偏调补的药物，提高机体的一个免疫功能啊，提高机体这种对病原菌的一个清除啊。另外一个的话，到后期的话，这种增强免疫，就像我们有一些病人，比较容易，我们说比较容易咳嗽，就是引起这种气管炎啊，或者容易引起肺炎这种体质比较弱的一些病人，那后期我们可以用一些健脾补肺的一些方法，所以我们有一个经典方叫做一屏风散啊，它里面有一个黄芪、白术、防风，它里面有就是这种健脾跟一些祛风的一些药物，其实是健脾补肺的这种药物，可以提高这种机体的免疫力，预防这种反复的一个呼吸道感染哈。Nah, untuk skema saling melengkapi untuk pada terapi pasien pneumonia atau bronkitis sendiri, untuk penggunaan kombinasi dengan obat tradisional Tiongkok yang bersifat kita harus lihat sifatnya seperti dari awal selalu. Kita memiliki keunggulan tertentu jika terjadi resistensi antibiotik, kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Jadi misalnya ada pasien yang memang ini kata Lasu, jika ada resistensi atas antibiotik, kita bisa menimbang-nimbang untuk melakukan TCM sendiri dengan mengombinasikan obat-obatan yang membersihkan panas dan menghilangkan racun untuk mengurangi timbulnya resistensi itu sendiri. Dan menggunakan herbal yang bersifat puci atau memperkuatkan Qi energi, yaitu memperkuat paru, menyehatkan limpa, serta memperkuatkan ginjal yang berfokus pada penguatan dan penyesuaian tubuh. Lah guna untuk apa sih? Untuk meningkatkan fungsi kekebalan sehingga tubuh lebih efektif membersihkan patogen itu sendiri. Nah, pada tahap lanjutan, pada pemulihan untuk meningkatkan kekebalan, terutama pada pasien yang mudah batuk atau mudah terkena bronkitis maupun pneumonia karena kondisi tubuh pasien itu sendiri itu lemah, kita dapat memakai metode menyehatkan limpa dan memperkuat paru-paru. Nah, terdapat satu resep klasik yang disebut dengan uh, i, i, 一瓶一风扇。屏风，嗯。谢谢老师. Dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah infeksi saluran pernafasan yang berulang. Resep ini memiliki fungsi menyehatkan limpa, memperkuat paru, serta mengusir angin. Lah juga secara keseluruhan ini adalah formula untuk menguatkan limpa dan paru-paru yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh pasien itu sendiri dan mencegah infeksi saluran pernafasan berulang. 等一下，老师，刚刚你说一瓶风扇是在里面有白酒放风，然后什么呀，老师？啊，不好意思，有黄芪、防风、黄芪，白术、放风，防风、白术，哦对，所以它哦黄芪跟白术是健脾补肺的，防风是祛风哦的，所以这种我们说的，是有这种增强免疫力嘛，所以好像一个屏风这样子，防止它那个风进来，治病，所以我们中医就比较形象了，所以叫做一屏风散，对。oh, ada langsung sisir. Lah, tadi Ah, di dalam Yuping Feng Shan itu langsung cerita di dalamnya ada mungkin kalau yang ngerti di dalam obat herbal TCM ya Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau anon bisa ditanyakan lagi nanti bisa saya tulis di chat itu ada dalamnya ada Fangci Paijiu Fang Feng. Lah Fangci Paijiu itu sendiri itu untuk menambah ji atau apa untuk ya menambah ji-nya. Habis itu Fang Feng sendiri itu untuk hilangkan angin seperti yang tadi kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan dengan kondisi pasien saat ya sekarang ini begitu. 好的，老师，我们继续。那好，继续。对，谢谢。好，下一个对已经换了，老师，可能是有点卡，对不起。啊，对对，可能是啊，行，
那可能就是这种给我们说的，可能中西的一个切入点，就是急性期肯定是西药治疗为主的，因为西药肯定是治疗为主，然后再配合这种中药的一个退热，是吧？那如果是这种恢复期的话，我们有一些很好的一办法，就包括这种刚才说的一屏风，包括这种我们有一些这种艾灸这种调理体质的一些方法啊，所以这种中药跟西药的一个调理，它可能会效果会更好，就更加促进它恢复啊。Jadi seperti yang tadi kita perancangan jalur Grace sendiri, kita juga bilang bahwa kalau ada penggabungan antara obat barat dengan kombinasi obat tradisional Tiongkok tadi itu sangat baik ya. Dan pada radang paru akut atau pneumonia sendiri, tentu saja pengobatan adalah hal utama yang pastinya harus dilakukan. Kemudian dapat dipadukan sendiri, tadi kita ngomong dengan obat-obatan TCM untuk membantu menurunkan panas atau demam sendiri. Sedangkan pada masa pemulihan ada beberapa metode yang sangat baik, termasuk penggunaan formula Yibingfang, Yibingfeng yang disebutkan sebelumnya. Dan juga ada serta metode ICU atau moksibasi, terapi pembakaran moksa. Ini untuk menyeimbangkan dan memperbaiki kondisi tubuh. Dengan mengomunikasikan apa pengobatan dengan herbal TCM sendiri, hasilnya dapat lebih pastinya lebih optimal Bapak Ibu, sehingga pemulihan pasien menjadi lebih cepat. Dan kalau dan pastinya juga harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan pasien itu sendiri. 好。行，那个典型案例的话，我们就快速走一下啊，走一遍。像我们有一个病人就70岁，然后他男性，咳嗽咳痰5天，诊断肺炎，那他是考虑是糖热型的，那么可能要这种抗生素的一个头孢派酮苏巴糖治疗。那中药我们用一些清金化糖的，那可以配合一些鱼腥草这种注射剂，就是清肺热的这种注射剂。所以它这种在治疗方面的话，可能影像的这种就炎症的吸收会更加良好，症状的一个缓解会高一点，对。Baik, kita sekarang masuk ke ada contoh kasus sekarang, yaitu ada pasien usia 70 tahun, jenis kelamin laki-laki. Dia sudah mengalami batuk dengan berdahak selama 5 hari. Diagnosisnya sebagai pneumonia berdasarkan pertimbangan kasus ini termasuk pada sindrom panas dahak atau thunder sing ya Bapak Ibu. Pengobatan yang diberikan meliputi terapi untuk mengeluarkan panas, membersihkan racun, serta menurunkan dahak. Nah, dari sisi pengobatan TCM sendiri digunakan ramuan herbal yang berfungsi pastinya membersihkan panas. Setelah itu dan mengurangi dahak dapat dikombinasikan dengan injeksi ekstrak, yaitu ada yu xingzao atau bahasa Inggris herbalnya ya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, dan yang memiliki efek membersihkan panas pada paru. Nah, dengan terapi tersebut, penyerapan peradangan pada gambaran radiologi dapat lebih baik dan gejala klinis pasien dapat mereda lebih cepat. Jadi ini ada gabungan dari medis timur sendiri dan medis barat sendiri yang memiliki fungsinya masing-masing untuk, dan pastinya juga lebih baik kembali untuk kondisi pasien. 好。另外一个病例就是小孩的，也是发烧咳嗽，考虑是支原体性的一个肺炎啊。那他考虑是中医辨证是一个风热风肺的啊。那我们用这种阿奇霉素的一个治疗，然后中医用这种银灸散或者桑菊饮治疗。如果有发烧的厉害，我们可以配合这种中药的一个灌肠。那这种的话可以治疗后之后，患者就体温是恢复正常，咳嗽减轻，后面复查这种支原体抗体是阴性的啊。那中药这种灌肠的话，也可以减少这种西药的这种退热药啊的一个使用啊。Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus, ada anak perempuan usia 8 tahun, dia dirawat inap dengan keluhan adanya demam batuk.
Ya, selama 3 hari. Lah, diagnosisnya sendiri adalah adanya sindrom serangan angin panas pada paru. Lah, pengobatan baterat sendiri, kita kasih antibiotik asitromisin. Lah, secara pengobatan Tiongkok sendiri, kita kasih ramuan Yin Xiaoshan, atau San Ji untuk membersihkan panas dan meredakan gejala. Nah, jika demamnya cukup tinggi, dapat dikombinasi dengan observasi dan pengobatan PCM untuk mengatasi panas. Hasilnya setelah terapi sendiri, suhu tubuh pasiennya pasti kembali normal, batuknya pastinya berkurang, pemeriksaan laboratoriumnya lanjutan menunjukkan hasil yang negatif. Lalu habis itu penggunaan kombinasi TCM ini juga dapat mengurangi kebutuhan obat antiperik dalam terapi medis. 好。那后面的一个预防跟康复啊，那中医除了这种汤剂，还有一些包括一些食疗跟功法，是吗？那食疗的话，像一些糖热型的一个咳嗽，我们可以用一些雪梨啊、川贝啊这些制成这种这种汤，我们说的一个食疗汤，然后达到一个治疗的效果。但是它这种的话，它是口感是非常好的，它不像是中药是苦的哈。然后如果是后期的话，像脾虚的话，唐氏的话，我们可以一些山药啊，太子参啊、薏米啊这种煲粥喝。这种因为它这种好多这种药都是这种食材的药，所以它苦味，因为它补补脾的一些药一般都是我们中说是偏干的，所以不苦的，所以这种的话它的口感是偏相对比较好的。另外一个的话就是中医的一个功法，就包括后期的一个恢复，我们可以建议病人做一些八段锦，是吧？那这种可以调节这种身体的一个脏腑的一个功能，增加这种肺脾的一个功能，然后促进它的一个炎症的修复，预防下一次一个疾病的一个再发。Baik, kita masuk ke dalam gaya hidup sehat seperti apa yang perlu kita jaga ya. Maaf. Ya, pengobatan melalui pola makan. Biasanya kita untuk jenis batuk tipe panas kelembapan dapat digunakan suelitang atau supir salju dengan atau dibuat menjadi bentuk seperti minuman kemasan atau kayak sup gitu ya. Rasanya cukup enak, tidak ada rasa pahit, manis seperti kebanyakan ramuan TCM lainnya. Lah, pada tahap akhir jika pasien mengalami kelemahan pada limpa seperti dahak kelembapan dapat mengonsumsi bubur dari sanyao, taizisen sama ini. Bahan-bahan ini termasuk dia bisa termasuk obat yang sekaligus merupakan bahan pangan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada rasa pahitnya sama sekali dan mudah diterima oleh pasien juga. Kalau obat penguat limpa umumnya bersifat hangat dan kering sehingga tidak memberikan rasa pahit. Nah, selain itu dalam metode terapi TCM sendiri pada tahap pemulihan ada metode latihan. Kita tahu mungkin Qigong, Tai Chi, Bapak Ibu mungkin tahu ya. Tapi yang di sini juga ada Lause katakan ada latihan Patuan Chin dapat membantu melancarkan meridian dan untuk mengatur fungsi organ internal, meningkatkan fungsi paru, serta limpa, serta memperkuat daya tahan tubuh pasien itu sendiri. 好。好，那西医方面的话，前面教授已经讲得很清楚了。那包括疫苗的一个接种跟环境的一个控制啊，那我这里就不再赘述了啊。那今天的话就谢谢大家，看一下大家有没有什么疑问的啊？因为中医的话，这种好多术语可能有比较少接触的话，就比较看起来听起来比较陌生啊，就好多术语应该说是比较陌生的。好的，谢好，谢老师。谢谢大家，谢谢大家，哈哈，谢谢老师的给我们的分享，然后我们刚刚稍等一下，是因为我们就是安排的还是等15分钟的，然后我们进入的文底的部分。哦哦，好的，是不是超时间了？
好的，这是很少的事情。好好好好好的，好好，行，谢谢谢谢谢，谢老师。Ya. 好好，谢谢谢谢，Selanjutnya berarti kayak ini kita masuk ke pencegahan menurut medis barat. Tadi sudah, saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam, karena tadi sudah dijelaskan sangat dalam di pembawaan materi pertama. Saya mau mengucapkan terima kasih dari Dr. Lee kepada rekan-rekan yang ada di Indonesia. Eh, Mungkin nanti ada yang mau beberapa mau ditanyakan, bisa kita tanyakan di bagian tanya jawab. Sekian dari saya, terima kasih.